And bangunan-bangunan yang kekal, ada beberapa yang akan kekal lah. Bangunan biasa dia akan runtuh disebabkan perubahan alam ni. Tapi yang akan kita kata yang boleh survive lama antaranya ialah KLCC Twin Tower, Petronas Twin Tower. Dikatakan Petronas Twin Tower tu dia punya binaan mampu tahan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Ashraf Jeffrey. Dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Topik kali ni saya nak kupas sedikit tentang gempa bumi yang berlaku dekat Kuala Lumpur, dekat Selangor pada pagi ataupun semalam. And gempa bumi tu dia tak adalah kuat sangat, tapi kalau anda buka Facebook ketika tu, ramai gila orang update macam tertanya-tanya, adakah anda merasakan gempa bumi yang saya rasakan tadi? Memang maybe untuk sesetengah orang Malaysia, ini adalah pengalaman pertama dia merasai gempa bumi. Macam saya selalu rasa dekat Jepun dulu, masa saya duduk dekat Jepun, saya selalulah rasa gempa bumi. Menariknya gempa bumi yang berlaku dekat Malaysia ni, ini adalah, kita boleh kata dia adalah gempa bumi pertama yang kita kata dirasai oleh rakyat Malaysia. Sebelum ni, Malaysia berada di luar lingkaran api Pasifik. Kita memang terselamat dari gegaran gempa bumi. Kalau anda tengok peta kekerapan terhasilnya gempa bumi, anda boleh tengok yang di keliling kita, di Thailand, di kawasan Thailand tu, lepas tu di Indonesia, lepas tu di Philippines, di Jepun, memang gila merah dia punya titik-titik kekerapan earthquake tu kan, kekerapan gempa bumi. Tapi Malaysia tak ada. Malaysia memang kita kata satu tanah yang diberkati. Dalam bahasa Jepun kita sebut Megumarete Iru. Kita memang diberkati, tanah kita ada banyak hasil. Lepas tu kita selamat. Kita pun negara yang cuaca tak susah untuk kita baca cuaca untuk plan hari seterusnya. Tapi itulah, tak maju juga kan. Kita punya kemajuan tu dah ditinggal oleh Thailand, ditinggal oleh Indonesia. Bila bercakap tentang kemajuan ni, ramai orang macam fikir mungkin lah, sebab kita kan banyak ambil orang Indonesia bekerja dekat Malaysia. So kita ada satu mindset yang mengatakan orang Indonesia ni mundur. Tapi kita kena ingat, kuasa ekonomi dunia, dia memang duduk dekat negara yang mempunyai population yang besar. Macam contoh China, lepas tu kita ada juga India, lepas tu kita ada US, dan kita ada Russia, dan of course Indonesia sendirilah. Saya tak nafikan memang mereka punya ekonomi di sesetengah kawasan teruk dari kita, but trust me, dalam masa beberapa bulan beberapa tahun lagi, mereka akan lead dunia lah. Mereka akan pindah ke Sumatera, and rasanya nama ibu negara baru mereka, kalau sebelum ni Jakarta kan, rasanya Nusantara rasanya nama baru mereka. Saya pun tak pasti, tapi mereka dah announce nama ibu negara baru mereka. So, pada Disember 2021, ada penyelidik dari US, dia dah masukkan Malaysia di dalam negara yang berada dalam lingkaran api Pasifik. Dalam erti kata lain, kita akan mula rasa gempa bumi lah. Kita akan mula rasa sikit sebanyak. Kita tak kata obvious, tapi benda tu kita akan mula rasa. And untuk gempa bumi ni, anda boleh check dekat TikTok pun ada, dekat Facebook pun ada. Orang share yang kontena dekat Port Klang tu dia jatuh. Dia jatuh disebabkan tak stable dan sebagainya. Memang bangunan-bangunan di Malaysia ni saya tak rasa lah kita dah ready dengan gempa bumi seperti mana yang ada dekat Jepun. Kita masih lagi buat rumah yang tak mempunyai any precautions tentang gempa bumi ni. Menarik dekat Jepun kan, disebabkan dia memang negara yang selalu ada gempa bumi. Gempa bumi dalam bahasa Jepun kita sebut sebagai Jishin. Jishin ada dua maksud, satu gempa bumi dan satu lagi confidence diri. Anda boleh hafal lah perkataan ni. Dekat Jepun, apa yang saya diberitahu oleh senior saya, tapi saya tak pasti benda ni sebab saya bukan pergi tanya orang yang bagi sewa rumah. Katanya kalau bangunan tinggi, rumah yang tingkat
ke-7 dan ke atas, sewa dia lagi murah kalau nak dibandingkan dengan rumah yang 1 hingga 6. Sebabnya, kalau 1 hingga 6 ni berlakunya gempa bumi, mereka boleh caw dengan senang sahaja. Tapi 7 dan ke atas ni, dia punya risiko lagi tinggi lah. Dia sedikit berbeza dengan yang berlaku di dunia ni. Of course, untuk bangunan-bangunan mahal yang ada, apa kita cakap, yang ada dekat bahagian atas tu, dia panggil penthouse. Kalau penthouse tu mungkin sedikit berbeza lah, tapi saya bercakap tentang general. Dan di Malaysia ni memang macam tu. Saya ada tengok satu dokumentari yang orang Jepun buat. Saya cuba cari sebelum saya buat video ni, sebab saya nak persembahkan kepada anda. Persembahkan. Dalam dokumentari tu, mereka buat kajian. Apa akan jadi kalau manusia dah pupus atas muka bumi ni? Anda boleh search perkataan Jinrui ga Inakunatara. So, boleh sambunglah perkataan tu. Kalau manusia dah tak wujud atas muka bumi ni, bangunan apa yang akan tinggal? Okay, so mereka buat kajian yang dalam masa 3 bulan, dalam masa 6 bulan, akan ada dekat dunia ni akan mula keluar hijau-hijau. Maksudnya tumbuh-tumbuhan akan mula, lepas tu suhu bumi akan jatuh, and bangunan-bangunan yang kekal, ada beberapa yang akan kekal lah. Bangunan biasa dia akan runtuh disebabkan perubahan alam ni. Tapi yang akan kita kata yang boleh survive lama antaranya ialah KLCC Twin Tower, Petronas Twin Tower. Dikatakan Petronas Twin Tower tu dia punya binaan mampu tahan sampai 100 tahun lepas manusia dah pupus lah. Lepas tu even kita kalahkan Menara Pisa yang condong, kita kalahkan Eiffel Tower, kita kalahkan apa lagi, banyak bangunan-bangunan lama yang memang kita kata famous, tapi kita kalahkan dia. Itu yang kita patut bangga. Dan kajian ni memang dibuat oleh orang Jepun. Orang Jepun anda boleh cek, memang dia orang suka study apa kalau manusia pupus ni, apa yang berlaku atas muka bumi ni. Ada satu kajian dia, which is kajian ni mengarut sikit, anda boleh tengok. Dia kata 100 tahun kemudian akan datang orang dari angkasa hidupkan balik bumi dan something lah. Itu pun ada dalam dia punya possibility. Okay, bila saya sebut tadi tentang manusia pupus, and of course sebagai orang Islam kita tak percaya manusia pupus kan. Kita memang tak ada pun istilah manusia pupus tu. Sebaliknya kita ada kiamat lah, hari akhir, hari kemusnahan dan sebagainya. And bila kita bercakap tentang kiamat ni, kita tak lari dari hadis-hadis fitan, hadis-hadis fitnah yang cerita tentang kehancuran akhir zaman. Banyak yang kita kata best untuk kita belajar. Saya sendiri pun antara orang yang sangat suka dengan hadis-hadis fitan ni, sebab dia macam menakjubkan. Saya bagi satu contoh lah. Di akhir zaman, Dajjal dia akan dibunuh oleh Nabi Isa di satu tempat yang dipanggil sebagai Babul Lut ataupun pintu Nabi Lut lah. Tempat tu ada dekat Israel, and nama dia masih kekal sama. Kalau kita fikir logik kan, kalaulah Yahudi nak mengatakan Islam ni tak tepat ataupun hadis Nabi ni adalah rekaan semata-mata, dia boleh je tukar tukar Babul Lut tu kepada nama lain. Tak ada isu pun dekat situ. Tapi mereka kekalkan sebab ini adalah janji Allah lah. Lepas tu kalau kita fikir benda-benda macam ni kan, ada something yang buat saya macam memang kita tahu Islam adalah agama yang benar, tapi saya kan iman yang tak kuat, iman yang lemah. So bila saya tahu benda ni, saya macam teruja lah. Bila mana Abu Lahab, pak saudara Nabi, dia baling selipar dekat muka Nabi ketika Nabi buat dakwah di atas satu bukit kan. Dia baling selipar dan turun ayat kan, tabat yada Abi Lahab wa tab, maka celakalah Abu Lahab kan. So ayat tu keluar, Abu Lahab tak mati lagi ayat tu ada, and memang dia ada masa lagi sampai dia berperang kan. And kalau dia nak menafikan kebenaran Islam yang dibawakan oleh Nabi, boleh je dia masuk Islam. Just kadar nak tunjuk yang Nabi buat kita kata kata-kata palsu. Tapi dia tak buat benda tu. Ada banyak lagi kita kata mukjizat Nabi yang kalau kita study, kita akan rasa wow. Macam kematian saya dah tak ingat lah. Tapi banyak anda boleh study lah. Mukjizat Nabi ni ada beberapa cabang yang ulama bagi. Tapi banyak yang berita-berita yang akan berlaku. Bila kita dengar balik, menarik lah benda ni kan. So kiamat tu akan berlaku lah. Saya nak cerita pengalaman saya dekat Jepun dulu. Saya pun memang alami. Saya berada dekat Jepun pada 2010 sampai 2012 kalau tak silap saya. 2013
Masa 2011 itu adalah gempa bumi yang boleh dikatakan paling besar lah di abad ni. 9 magnitude tak silap saya. Dia menyebabkan berlakunya tsunami. And ketika berlakunya gempa bumi tu, saya ada dekat Malaysia. Saya ada dekat Malaysia. And saya ingat lagi, masa tu ada PC Fair dekat stadium. Saya bantu company kedai komputer ayah saya ketika tu jual barang komputer nama Mona Lisa. Anda kalau nak beli barang-barang komputer, anda boleh beli dekat kedai komputer Mona Lisa. Kami pun ada jual secara online yo. And saya ingat lagi masa sebelum saya baca peristiwa gempa bumi tu, sebelum tu memang saya tak rasa gempa bumi. Sebelum saya tahu gempa bumi besar berlaku pada 2011, saya berada dekat stadium jual barang komputer, and yang merasmikan PC Fair ketika tu adalah Allahyarham Tok Guru ni Abdul Aziz lah. That's why saya ingat gila boleh bersalam dengan dia dengan jubah putih dia. Semoga Allah merahmati Allahyarham. Okay, lepas tu saya balik ke Jepun lah. Memang kena balik ke Jepun, and Jepun memang dalam keadaan yang sangat suram ketika tu. Kalau anda sampai dekat sana, anda boleh nampak yang orang berada dalam keadaan yang sangat, kita kata, nak kata ketakutan tu ya, tapi dia campur dengan frustrated. Ada banyak bangunan hancur, especially dekat Fukushima. Dia punya nuclear power plant tu dia meletup kan dekat situ. Yang tu kejap lagi saya cerita. And saya sampai dekat rumah saya, keadaan macam selamat, tak ada apa kan. Tiba-tiba boom kan, berlaku lagi gempa bumi. Saya rasa yang 7 magnitude lah. Itu pun dah macam menakutkan kan. Tapi alhamdulillah tak ada apa. First time saya rasa tu memang cuak gila, sebab itu adalah pengalaman pertama saya. But then lepas tu selalu berlaku. Dia panggil aftershock. Aftershock. Sebab kita punya permukaan bumi ni kan, dia duduk atas mantle macam saya cerita tadi kan. Kita punya permukaan muka bumi ni dia duduk atas mantle, which is mantle sifatnya adalah cecair. So dia akan bergerak. Bila mana berlaku satu gegaran besar, so dia akan terus ada gegaran-gegaran kecil lah, macam something like that. So ada banyak aftershock yang saya rasai. Yang first tu memang saya ingat bergegar bangunan, saya keluar bangunan sebab cuak kan. Lepas tu dekat yang paling saya ingat satu lagi, ketika saya sedang kerja dekat Shinjuku. Saya duduk di tingkat ke-16. Company saya, dia bangunan tinggi gila. Ketika tu saya berada di tingkat 16. Saya boleh nampak bangunan-bangunan dekat luar tu dia macam menari. Dia macam menari. Tapi dia tak jatuh. And Jepun dia tak berapa, nak kata dia tak bimbang sangat earthquake tu, tak ada. Mereka memang buat banyak prevention punya act, benda-benda yang boleh selamatkan mereka dari gempa bumi. Even dekat sekolah-sekolah pun ada pertandingan macam cipta bangunan yang tahan gempa bumi. So ada banyak lah cara dia. Salah satu macam kalau ada almari dekat belakang kan, so mereka ada jual satu batang besi, bukan besi lah, macam plastik macam tu, untuk kita ikat kita punya almari terus sampai ke dinding, sampai ke kita punya ceiling, supaya kita punya almari tu tak tumbang, jatuh. Plus satu lagi, supaya almari tu turut bergoyang sekali. Bila bercakap tentang bangunan yang tahan gempa bumi ni, antara bangunan yang stiff, yang memang tak bergerak langsung, dengan satu bangunan yang lembut. Bangunan yang lembut dia lagi tahan lasak. Cuma orang-orang di dalam bangunan yang lembut tu akan turut menari sekali lah. Itu yang mereka buat kajian, dan mereka terus buat kajian. That's why dekat Jepun ni, bila kita dengar tentang earthquake, kita takut, tapi bukanlah satu benda yang kita macam perlu risau sangat. Just masuk bawah meja dan selamatkan diri dari benda-benda yang jatuh. Mereka tak berapa percaya yang bangunan tu runtuh, tapi mereka bimbang kepada benda-benda kecil, ataupun lampu, ataupun maybe ada batu-batu yang pecah kan dari ceiling jatuh atas kepala. That's why bila berlaku gempa bumi, kena masuk bawah meja ataupun lari ke tempat yang lapang macam tu. And yang menakutkan orang Jepun ialah tsunami. Tsunami tu ombak besar tu kan. And yang merosakkan Fukushima pun adalah tsunami. Tsunami tu dia rosakkan something bla bla bla. Power plant nuklear tu meletup. So bila power plant nuklear tu meletup, dia punya radioaktif bebas, and ada orang terkena, ada orang mati dan sebagainya. Orang penduduk Fukushima ketika tu diarahkan keluar dari tempat tu sebab possibility kena radioaktif tinggi. Mereka just boleh balik
pada 2017 lah, 2017 tu tak silap saya dia official boleh balik ke sana buat kerja dan sebagainya. 1 year after earthquake tu memang dah ada orang balik dalam 3,000 something macam tu kalau tengok berita. But sampai sekarang pun tak ramai lagi yang ada dekat sana. Cuma bisnes dah jalan macam biasa. Ada tempat yang masih lagi tertutup, tak boleh nak pergi sebab dia punya radioaktif tu masih lagi kotor dekat situ. And sebenarnya bila kita bercakap tentang radioaktif semua ni, saya terus teringat tentang Kita Kyushu. Kita Kyushu ni berada di atas Fukuoka. Dia adalah kawasan kilang yang paling banyak dekat Jepun suatu ketika dahululah. Jadi ekonomi Jepun dia duduk dekat situ. Dia duduk dekat Kita Kyushu tu. Dan waktu tu Jepun dia tak ada macam bakar balik asap supaya yang keluar tu uap air. Mereka tak ada buat benda tu. Asap lah. Memang kotor gila. Sampai kan dekat situ orang lahir dengan mata warna merah. Budak-budak yang lahir ketika tu, zaman tu, era tu lahir dengan warna merah bukanlah sebab apa, sebab bukan sebab nak jadi superpower, tak ada, tapi mutant lah. Mutant disebabkan kekotoran, masalah dengan asap dan sebagainya. Atas dasar tu Jepun dia gubal akta, mana-mana kilang kalau nak keluarkan asap dia ada limit dia tersendirilah. Untuk latest ni memang tak silap saya dia kena keluarkan uap air semata-mata. And dekat Fukushima tu dah pun ada pertanian, dah run macam biasa. Senior Jepun saya, ada masa saya borak dengan dia atas kereta, saya ceritalah pasal Fukushima, gempa bumi yang berlaku dan sebagainya. Dia pun bagi tahu, dia cakap senang je kalau nak bangunkan balik Fukushima tu, kalau rakyat dia tak nak, kalau penduduk asal tak nak datang. Dia kata cara dia, kita buat kelab judi dekat situ, kita buka pusat judi, ramailah orang datang. Tak ada orang kisah tentang radioaktif bagai tu. Orang nak duit, nak perempuan saja, mesti pergi dekat situ. Somehow saya setujulah dengan apa yang dia bagi tahu tu. Kita tak payah tengok jauh, kita tengok Genting Highlands sahaja. Genting tu kalau fikir logik, tak ada orang nak buka dekat atas tu. Tak ada orang nak pergi pun sebenarnya. Tapi dia pi buka satu pusat perjudian yang mewah dekat situ dan baru buka theme park. Barulah orang datang. Actually orang datang tu sebab perjudian. Orang datang sebab perjudian. Sebut tentang judi ni, saya nak guna kesempatan ni untuk bagi sedikit nasihat lah. Saya ada total sekarang, saya rasa saya ada dalam 120 orang pekerja macam tu. Sepanjang saya hire orang ni, orang bekerja, ada 2 orang pekerja saya yang berhutang dengan Along. Jadi bila saya korek-korek kan, kenapa dia boleh berhutang dengan Along ni, rupa-rupanya dia ketagih game judi, game slot cuci bagai. Saya pun tak faham sangat benda tu. Tapi dia ketagih dengan benda tu sampaikan habis duit gaji dia. Duit gaji dia sekitar 1,700 lah. Dia 1,700 and dia tak ada komitmen apa-apa. Dia duduk dengan mak dia, yang hantar kerja pun mak dia. Dekat restoran kita orang bagi makan. Dia boleh makan, kalau dia nak makan memang halal je, tak ada masalah langsung. But then setiap bulan dia hutang dengan kawan-kawan dia yang lain. Dan bila Along tu datang cari sampai dekat kedai, dia warning kami dekat kami punya official nombor telefon. Ketika tu kami pun siasat-siasat, and of course lah cerita tamat dekat situ. Tapi saya nak cerita orang-orang muda, tapi tak rasalah orang muda. Yang confirm orang kita sebenarnya ada yang ketagih dengan judi ni. Even kalau nak jujur dengan anda, sebab saya ada seorang kawan yang isteri dia bekerja dekat company yang buat game judi ni. Dia bagi tahu yang ramai masuk main benda ni adalah orang Melayu. Orang Melayu yang ramai main benda ni. Orang Melayu Islam lah kan. Orang Melayu Islam ramai main game yang judi-judi ni. Dia tak main banyak lah. Maybe sehari RM10. Tapi yang paling kerap main adalah orang Melayu Islam. Maybe sebab kalau orang Cina ataupun bukan Islam, dia tak perlu nak main benda secara sorok-sorok kot. Kalau dia nak judi, dia boleh je pergi dekat mana-mana kelab judi yang lagi best, boleh nampak amoy, seksi dan sebagainya kan. Tapi itulah itu yang sedih. And saya nak nasihatkan supaya jangan cuba langsung main dengan benda-benda judi ni. Jangan cuba langsung, sebab bila anda cuba, anda menang sekali, anda akan ketagih. Memang betul bila
bila ada sesetengah apps perjudian ni, dia memang akan bagi orang yang baru masuk menang. Memang ada macam tu. Memang dah setting semua, sampaikan orang tu shock sendiri, lepas tu dia masuk lagi, dia rugilah. Ada satu kedai komputer yang satu ketika dahulu dah famous gila, tapi dah tutup lah disebabkan bos dia main judi. Bos dia ni tak pernah main judi. Tapi Intel ada buat satu event dekat Genting Highland. Masa tu event macam pelancaran prosesor, something like that. Masa tu saya belum masuk kedai komputer Mona Lisa lagi lah, tapi saya tahu cerita ni. Lepas habis dia pelancaran prosesor Intel tu, maka ramai-ramai lah dealer-dealer ataupun kedai-kedai ni duduk lepak judi ramai-ramai kan. And dia ni orang baik. Dia tak pernah berjudi sebelum ni, tapi kali ni dia judi and dia menang. Dia dapat wang besar sampaikan level orang Genting tu panggil dia masuk bilik VVIP. Saya tak tahu sangat lah benda ni. Masuk dalam bilik VVIP, dia punya taruhan tu lagi besar. Last dia rugi besar. Esok tu dia terus lari. Along cari dekat dia punya kedai, simbah cap merah dan sebagainya. Even dia punya staff pun tak tahu yang bos dia dah lari lah. Itu yang berlaku. That's why bagi saya benda-benda yang memang Islam larang ni, kita jangan buat lah. Judi, tilik nasib, arak, benda-benda macam ni kita tolak jauh-jauh, sebab benda ni boleh membawa mudarat kepada kita. And tsunami kan, balik pada cerita tsunami yang paling besar ialah dekat Pulau Pinang. Kalau dekat Malaysia ni pernah juga berlaku tsunami dekat Pulau Pinang, memang banyak bangunan hancur. Even dekat Phuket pun banyak bangunan hancur. Tsunami ni dia punya, badan manusia boleh tahan dalam 50 cm tinggi. Bukan 1 meter, tapi 50 cm saja badan kita masih boleh tahan. More than that, kita akan terus terikut dengan arus dia. Tsunami dia tak perlu nak tinggi-tinggi pun untuk musnahkan bangunan. Tak perlu. Cukup dengan kita kata 3 meter dia dah boleh hancurkan satu bangunan, kalau bangunan tu buat dengan tak elok lah. Tsunami ni memang menakutkan. Harap-harapnya Malaysia tak berlaku lah tsunami lagi. Sebelum ni dah ada dekat Penang. Penang tu disebabkan gempa bumi dekat Indonesia, tak silap saya, ataupun India. Dia bawa gegaran tu, dia tolak air sampai ke Penang. Even masa tu tak silap saya dekat Port Dickson, air dia tertarik. Masa tu kita boleh jalan sampai ke tengah laut. Sebab air tertarik ke dalam masa tu. Memanglah kita kena bayang macam dalam gelas ni kita goncang, so ada air yang akan naik dekat sini, so air dekat bahagian ni dia akan turun dan sebagainya. So itu yang berlaku atas muka bumi. Last sekali sebelum saya tutup video ni, saya just nak bagi tahu kepada anda, saya suka belajar tentang hadis-hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman ni. Dia macam soalan bocor lah kepada umat Islam yang kita akan mati, akan berlaku kiamat dan sebagainya. Cuma apa yang saya nampak sekarang, apa yang berlaku ialah orang suka study bagaimana soalan tu dibuat. Bagaimana soalan itu dibuat, tapi orang tak readykan diri untuk jawab soalan yang ditanya. Nampak tak point saya? Kita sibuk nak kaji Dajjal tu macam mana, kita sibuk nak kaji apa perancangan dia bagai. Benda tu kita kaji macam mana pun, kalau Allah dah kata benda tu akan berlaku, maka dia akan berlaku. Kita tak perlu doubt langsung, benda tu memang akan berlaku. Walaupun kita dah tahu dia ni Dajjal, memang jelas dekat kita dia ni Dajjal, tapi kalau lepas tu kita nak bunuh dia, tapi kalau Allah dah kata dia memang Dajjal, kita tak boleh buat apa-apa. So apa yang kita boleh buat, kita persiapkan diri kita. Allah kata tambah iman dan sebagainya, so kita buat benda tu. Okay, itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi. Saya sebut channel YouTube Mona Lisa tadi.